Ampun tuanku, mohon Patik menghadap. Bentara. Kapal manakah yang berlabuh di pelabuhan? Maka lela rentaka berbunyi begitu. Ampun tuanku. Itulah petanda bahawa Laksmana Hang Tuah telah pulang ke negeri Melaka ini. Akan orang kaya itu mohon menghadap. Ampun tuanku. Orang kaya Laksmana Hang Tuah? Benar tuanku. Panjang umurnya. Baru saja beta teringat akan dia. Panggil dia datang menghadap. Mohon Patik tuanku. Orang kaya Hang Tuah, kekasih beta. Mana menghilangnya kamu, wahai Tuah? Hingga ke hari ini tiada kabar berita. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Adapun Patik belayar ke negeri Pahang untuk membawa kekasih tuanku, Tuan Teja, ke Melaka ini, tuanku. Ampun tuanku. Maksud kamu, Tuah? Kamu membawa akan Tun Teja itu untuk dipersembahkan kepada beta? Tapi bukankah pinangan beta ke atasnya telah ditolak? Ampun tuanku. Sebenarnya masalah ini hamba selesaikan dengan mudah saja tuanku. Dan sekarang ini hanya menunggu perkenan tuanku untuk membawa pacal itu ke hadapan tuanku. Ampun tuanku. Silakan Tuah. Silakan. Beta tak sabar menunggu akan ketibaan kekasih beta itu. Silakan. Tuanku. Apakah artinya ini, Mak Inang? Bagaimana Baginda Sultan pula yang menghantar persalinan ini? Sedangkan tujuan beta datang ke Melaka adalah kerana Hang Tuah. Di mana Hang Tuah? Ampun, tuanku. Patik pun kurang periksa, tuanku. Tapi pacar tu tadi mengatakan dia hendak menghadap raja sebentar. Sesungguhnya beta rasa tertipu sekarang ini, Mak Inang. Beta menjadi bahan tukar ganti untuk seorang raja. Dari seorang pacal hanya kerana untuk mengambil hati tuannya. Apakah artinya ini, Tuah? Apa kau ingat aku ini barang dagangan? Untuk kau jadikan petaran tukar ganti untuk mengambil hati tuanmu? Pulangkan aku kembali ke Pahang. Aku lebih rela menyerahkan diri kepada Menggat Panji Alam dari menjadi bahan permainan kau. Sesungguhnya kau lagi dahsyat dari Menggat Panji Alam. Ampun tuanku. Tuanku berhak mengatakan apa saja. Katakanlah, biar seburuk mana sekalipun Patik terima. Namun sebenarnya, Patik sendiri hamba Baginda Raja. Apa yang ada pada Patik, semuanya untuk Baginda Raja. Dan selebihnya sahaja bagi Patik. Tidak, Tuah, tidak. Jangan begitu sekali kau meletakkan dirimu. Lebih nista dari seekor kebau tenggala. Bagaimana seorang petuanan raja boleh menyerahkan jiwa dan raganya hanya untuk mendapatkan pujian dan nama? Aku tidak akan menyerahkan diri kepada raja, walau apa pun yang terjadi. Ampun tuanku. Janganlah tuanku melakukan begitu sekali. Adapun apa yang berlaku di sini adalah penghormatan Raja Patik untuk tuanku. Adat kita menerima tetamu orang besar dari sebuah negeri memang begini. Kehadiran tuanku di Melaka ini adalah sebagai tetamu Duli Yang di-Pertuan. Tentang kedudukan tuanku, sama ada tuanku akan menjadi permaisuri atau tidak,
terserah pada tuanku kelak. Aku katakan, aku tidak akan berkahwin dengan Raja Melaka ini. Ingat, perkahwinan tidak boleh dipaksa. Tuanku berhak memilih. Namun janganlah tuanku memperlihatkan budi yang demikian dengan menolak penghormatan yang diberikan. Silalah, pakailah persalinan yang ada dan terimalah undangan duli yang dipertuan. Siapa namamu? Kau tak kenal aku? Akulah Megat Alang di laut. Mulai hari ini, Megat Alang di laut tidak lagi merajai laut di Selat Melaka ini. Kau akan menyesal kerana melakukan perkara ini kepada aku. Kau tak boleh hapuskan seluruh pengikut-pengikut aku. Ini cara kami cari makan. Kau tak boleh tutup pintu rezeki kami. Cari rezeki dengan merompak. Itu cara kamu mencari rezeki. Rezeki yang kamu makan itu tak halal. Halal? Apa kamu fikir saudara-saudara kaya itu mencari rezeki benar-benar halal? Mereka itu sama seperti aku. Merompak dan penipu. Tapi cara mereka berlainan. Kononnya mereka meniaga, tetapi menaikkan harga barang. Mereka itu lebih kejam dari penyamun seperti aku. Itu bukan persoalannya sekarang. Merompak adalah satu jenayah. Satu perlakuan yang tidak diakui oleh setiap manusia. Silap langkah. Kamu semua akan dihukum bunuh oleh baginda Sultan kerana jenayah yang kamu lakukan di negeri Melaka ini. Hei! Aku tak merompak di dalam negeri ini. Kalau aku merompakkan kapal-kapal di laut sana, aku merompak saudagar-saudagar yang kaya yang sentiasa memeras ugut orang-orang miskin. Kalau aku merompak pun, aku belanjakan wang mereka di dalam negeri ini. Tidakkah aku memberi kekayaan pada penduduk-penduduk dalam negeri ini? Aku tak melakukan jenayah dalam negeri ini. Engkau boleh beri berbagai alasan untuk mewajarkan perbuatan kau. Soalnya, apa alasan sekalipun, merompak adalah satu jenayah. Perbuatan kau menyebabkan laluan di laut tidak selamat. Dan kapal dagangan tidak lagi berlabuh di pelabuhan kita. Akhirnya, negara menjadi papa kerana tiada perdagangan. Jika negeri miskin, tentulah rakyatnya akan miskin. Dan sebab itulah aku perangi kau. Jebat, apa kita mau buat sama dia orang? Yang mana masih hidup, kita jadikan tawanan. Megat Alang di laut. Kini kau menjadi tawananku. Dan, ya. Dan. Dan.
Adinda, bagaimana keadaan Adinda sekarang? Adakah sesuatu yang tidak kena atas layanan beta terhadap Adinda di Melaka ini? Ampun tuanku. Segala-galanya baik belaka. Namun begitu, beta lihat akan Adinda ini sentiasa berada dalam keadaan muram durja. Kenapa? Beta tidak pernah melihat atau mendengar Adinda bergurau senda di sana ini. Sama ada dengan Inang ataupun dengan Dayang-Dayang. Dapatkah tuanku merasakan betapa hati seseorang yang tercampak jauh di rantau orang? Sedang ibu bapa dan sanak saudara jauh di mata. Begitulah perasaan Patik ini. Tidak siapa yang dapat mengubat akan rindu Patik kepada mereka. Janganlah diingat sangat akan kampung halaman itu, Adinda. Ada masanya seseorang itu akan terpaksa dipisahkan dari kedua ibu bapa. Menjunjung kasih tuanku. Namun, hujan emas di negeri orang masih terasa lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Jadi maksudnya Adinda tidak bergembira berada di negeri Melaka ini? Tak mengapa. Beta akan pastikan yang Adinda akan sentiasa berada dalam keadaan gembira di Melaka. Orang kaya. Mak Inang, ada apa-apa yang boleh hamba bantu? Tun Teja nak berjumpa orang kaya. Mak Inang pergi dulu. Tuah, kerbau kita pegang pada talinya. Manusia kita pegang pada kata-katanya. Tapi apa yang diperkata oleh kau adalah dusta semata-mata. Kau katakan aku hanyalah sekadar menjadi tetamu baginda raja. Tapi sampai bila? Ternyata aku dikurung di sini. Setiap hari harus mendengar pujuk rayu Duli yang di-Pertuan. Apa yang harus aku katakan? Ampun tuanku. Adakah tuanku benar-benar tidak sudi akan Raja Patik? Aku datang ke Melaka kerana-Mu, Tuah. Kerana aku cinta padamu. Bukan kerana aku cintakan baginda raja. Pinangan baginda telah kutolak. Takkan ludahku hendak kujilat kembali. Kalau tuanku benar-benar cintakan Patik, cintailah baginda Duli yang di-Pertuan. Bagi Patik, baginda adalah segala-galanya. Kerana baginda juga, Patik ke negeri Pahang untuk mengambil tuanku. Patik tak percaya tuanku menolak lamaran. Bagaimana seorang yang tinggi budinya,
sanggup menolak pinangan seorang baginda raja? Sudahlah, Tuah. Pergilah. Aku tidak mau bicara pada kau lagi. Mohon Patik tuanku. Ampun tuanku. Patik menghadap. Dang Wangi. Silakan. Ampun tuanku. Apakah yang dapat Patik lakukan bagi tuanku? Maka Patik dititahkan menghadap ini. Dang Wangi. Duduklah dulu. Janganlah tiba-tiba terus bertanya apa hajat beta. Adalah sesuatu yang hendak beta tanyakan. Maka itu beta titahkan kamu datang kemari. Mari. Mari. Duduk. Nah, ambillah. Ambil. Bukankah di kamar ini hanya kita berdua saja? Kalau bukan untuk kamu, siapa lagi? Ambil. Menjunjung kasih tuanku. Sesuatu yang menghairankan. Seorang hamba yang setia kepada Sultan sanggup berkorban dan berjasa serta mempersembahkan apa yang tuannya hajatkan, kini bersendirian. Apa lagi yang tuan hamba fikirkan? Fatimah, dari manakah gerangan? Seorang diri berjalan dalam gelap tanpa berteman. Adakah tuan hamba takut dengan kegelapan? Kegelapan mengundang bahaya. Pergerakan terbatas kerana kurangnya salah satu panca indera. Tuah tak takut akan kegelapan. Cuma padaku, keadaan itu merimaskan. Maka yang demikian, Hang Tuah akan sentiasa memastikan cahaya menerangi perjalanan di hadapan. Hidupnya kini diabadikan hanya pada Sultan, sehingga sanggup mengetepikan hati dan perasaan. Tidakkah kau terasa kekosongan itu, Tuah? Hati dan perasaan. Satu ketika dulu kedua-duanya ada dalam diriku. Satu ketika dulu. Namun kini ia seakan pergi terlalu jauh. Lebih jauh dari lautan yang pernah ku jelajahi. Hingga sukar untuk ia kembali. Atau mungkin masih ada yang tersisa, namun hanya kau tidak menyadarinya. Kau seorang yang bijak, Fatimah. Lebih banyak aku berbicara, lebih banyak kelemahanku yang akan terdedah. Sudahlah.
Mari ku hantar kau pulang. Bukankah kegelapan itu merimaskan kau? Membiarkan kau berjalan bersendirian lagi membuat aku risau. Ampun tuanku. Jaga tua! Mohon diperhamba tuanku. Tak mengapa tua. Teruskan tua! Kenapa kamu tak teruskan tua? Kenapa kamu berhenti? Dalam perang tidak boleh begini tua. Sungguhnya tuanku, kita hanya bermain-main. Kita bermain ini untuk belajar tua. Tidakkah begitu Datuk Bendahara? Benar tuanku. Namun manalah boleh seorang hamba mengatasi tuannya. Dalam berperang tidak ada hamba ataupun tuan, Datuk. Soalnya siapa dulu? Siapa yang kalah? Siapa yang lalai? Pasti kecundang. Awas tua! Lihatlah. Kalau lalai pasti kecundang. Datuk Bendahara, Tuanku, beta mahu bersama-sama dengan Tuah sebentar. bermohon patik tuanku. Hang Tuah, bagaimana dengan perempuan Pahang yang kamu bawakan untuk beta itu? Nampaknya hatinya terlalu keras. Sehingga kini beta belum dapat menguasainya. Ampun tuanku. Patik faham maksud tuanku itu. Berilah Patik sedikit masa untuk berfikir. Dan pacal itu untuk memperbaiki diri. Tidak, Tuah. Bukan begitu. Beta boleh titahkan sesiapa saja di istana ini untuk uruskan kerja-kerja negeri ataupun pentadbiran. Tapi beta tak boleh memaksa hati seseorang itu untuk suka akan beta. Ya. Untuk puaskan nafsu beta, mungkin beta boleh titahkan mana-mana gundi ataupun dayang di istana. Tapi tidak untuk seorang perempuan yang sepatutnya menjadi raja perempuan negeri. Ampun tuanku. Akan sampai suatu masa dia akan menyedari betapa tuanku seorang yang benar-benar menyayanginya. Patik mohon diperkenan. Sabarlah tuanku. Baik.
Apa yang Wangi buat di sini, Wangi? Wangi dari rumah Mak. Wangi rindu akan anak kita, bang. Bukankah sepatutnya Wangi tidak boleh berada di luar kawasan istana? Apakah itu kehendak Wangi, bang? Bang Jebat yang menjatuhkan talak ke atas Wangi untuk membolehkan Baginda Raja memiliki Wangi. Namun setakat ini, belum sekalipun Baginda Raja dapat memiliki akan diri ini. Abang juga turut menyesal di atas apa yang berlaku, Wangi. Wangi lagi kecewa dan menderita, bang. Setiap hari Wangi terpaksa berpura-pura. Wangi terpaksa tersenyum, sedangkan Wangi menangis. Setiap kali Wangi diminta menghiburkan hati Baginda yang gelisah, sedangkan hati Wangi yang gelisah. Tidakkah Baginda sudah ada pengubat hatinya? Tun Teja. Dan bukankah selama ini Baginda rindu akan Tun Teja itu? Dan Wangi hanya sekadar pengubat hatinya? Tapi ternyata, bang, kehadiran Tun Teja tidak membawa apa erti sekalipun kepada Baginda. Semakin kerap pula Baginda meminta Wangi menemaninya. Baginda pernah menyatakan, sesungguhnya kenyataan itu tidak seindah impian. Kalau begitu, sia-sia saja Tuan Hamba membawa akan Tun Teja ke negeri Melaka ini. Hamba tak pernah menganggap setiap pengorbanan hamba itu adalah sia-sia. Bagi hamba, pengorbanan adalah tanggungjawab. Tanggungjawab hamba pada tuannya, pada Sultan. Dan bagaimana pula tanggungjawab Tuan Hamba pada diri sendiri? Tuan Hamba sering memberikan harapan, memainkan hati dan perasaan. Maksud tuan hamba? Tuah, seseorang perempuan itu tidak akan tinggalkan segala-gala yang dimilikinya kecuali kerana cinta. Dan kerana cintanya kepada Raja Melaka, dia sanggup meninggalkan segala-galanya. Atau cintanya terhadap Tuan Hamba? Tuan, ada satu soalan yang ingin aku tanyakan pada kau. Katakanlah. Tuah, apakah sebenarnya maksudmu membawa akan Tun Teja itu ke Melaka ini, Tuah? Seperti yang kita ketahui, lamaran Baginda Sultan ditolak. Satu penghinaan pada raja yang kita sanjung. Lalu kau membawa Tun Teja kembali untuk menghapuskan arang di muka Baginda Sultan. Namun begitu, Tuah, bila Tun Teja ada di sini, Baginda Sultan lagi rasa terhina. Kerana Baginda seperti hidung tak manjung pipi tersorong-sorong, menangguk kasih dari seorang perempuan yang tidak sudi ke atas dirinya. Jebat, kau menghina Sultan. Tidak, Tuah. Ini adalah kenyataan. Sudah berapa bulan Tun Teja dipinggit dalam istana, Tuah. Tidak ada sebarang berita pun tentang Baginda Sultan ingin menikahinya. Sedangkan semua rakyat tahu, Tun Teja datang kemari untuk menjadi raja perempuan. Bukan sekadar gundi istana. Kalau sekadar gundi,
Bukankah ianya tidak wajar untuk Laksmana yang gagah seperti engkau pergi mengambilnya? Kerahkan saja mentara untuk mendatangi akan Tun Teja itu. Katakan pada aku, Tuan. Katakan pada aku sekiranya kau gagal dalam perkara ini. Sesungguhnya, kita tidak pernah gagal dalam apa jua peperangan yang kita hadapi. Tetapi kerana seorang perempuan yang lembut seperti Tun Teja itu, kita terpaksa mengaku kalah. Setakat yang aku tahu, Tuan, Tun Teja amat mencintai engkau. Apa sudah lembutkah hati seorang Laksmana yang gagah kerana cinta seorang perempuan? Jebat, kau tahu maksud apa yang kau katakan? Aku tahu, Tuan. Tapi bukanlah maksud aku untuk mencabarkan kau. Sebaliknya, sebagai seorang sahabat, aku merasa tercabar apabila Baginda Sultan yang kita cintai, yang kita curahkan selama ini bakti kita kepadanya, merasa kecewa dengan kegagalan kita. Apa lagi yang harus aku lakukan, Jebat? Sedaya upaya aku cuma membawa Tun Teja ke sini. Kau sendiri tahu, aku bertarung nyawa di Pahang untuk bawa dia. Bagaikan makanan yang telah terhidang. Apa harus aku suapkan lagi? Apa sudah kau kaji? Kenapa hidangan yang kau hidangkan tidak dapat disantap oleh Baginda Sultan? Hang Tuah, aku Hang Jebat adalah sahabatmu kini dan selamanya. Apa yang aku nyatakan adalah dari hati seorang sahabat kepada sahabatnya. Dang Wangi, kamu nak bawa ke mana tu? Untuk Duli yang di Pertuan, Tuanku. Sudah, tak payah. Mak Inang? Katib menghadap, Tuanku. Hantarkan undangan ini ke Duli yang di Pertuan. Ampun, Tuanku. Santapan untuk Tuanku. Mengapa kamu pula yang datang hantar hidangan? Mana Dang Wangi? Ampun, Tuanku. Adapun pacak itu uzur, Tuanku. Uzur? Bagaimana dia boleh uzur? Sedangkan selama ini dia tidak menolak bila beta titahkannya datang. Sudah. Pergi kamu panggilkan dia datang menghadap beta. Ampun, Tuanku. Titah Tuanku Patik Junjung. Mohon Patik, Tuanku.
Sesungguhnya, setiap rakyat jelata ada perjanjian dengan raja yang memerintah, bahawa raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Kerana itu, selagi raja itu bersifat adil, menjalankan pemerintahan yang saksama terhadap hamba rakyat yang tidak lari daripada suruhan Allah, maka wajiblah rakyat mentaatinya, biar apa pun terjadi. Tetapi, jika raja berlaku zalim, memerintah dengan kejam dan melanggar perintah Allah, maka raja itu harus diperangi. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Mampulah kau malu tapi ku mahu cintamu. Diriku bukanlah bujangga yang bijak bermadah kata. Haruskah ku diam saja? Ku malu tapi ku mahu cintamu. Apa harus disimpan saja cinta yang bermain di jiwa? Cintamu.